dapatkan semula rentak motivasi, sokongan serta cetusan untuk terus konsisten dan istiqamah dalam mengharungi detik-detik akhir sehingga pada bulan Mac. Okey, kita sudah berada di ambang di ambang di ambang hari-hari dalam meniti apa tu peperiksaan SPM lagi tak sampai 50 hari lebih kurang lah jadi saya doakan kamu terus tidak berputus asa, bahkan lebih membara semangatnya. Okey, untuk subjek BM dan BI khususnya bagi kelas hari ni. Okey. So bahan kita adalah bahan minggu lepas. Bahan kita adalah bahan minggu lepas. Jadi kita dapatkan bahan tersebut daripada guru WhatsApp. Okey, sekejap saya nak kongsi. Ada masalah saya punya hotspot ni kan. Oh, no wonder lah. Okay, sebentar Jadi saya sedang menyediakan bahan saya. Saya ada masalah network tadi. Jadi sila rujuk grup masing-masing WhatsApp kamu. Kamu tengok balik dokumen bahan minggu lepas. Saya dah letak link di situ. Bukan link lah, macam reply punya info untuk dapatkan balik file minggu lepas. Saya buat untuk BM saja, tapi sebenarnya hari ini kita akan buat untuk BM dan BI. Jadi dokumen BI juga awak ambil daripada bahan minggu lepas. Okay. Saya dah upload minggu lepas sekali dulu bahan tersebut.
Ikhlas, kejap. Saya buat nak mula ada azan. Azan isyak. Kita tunggu azan isyak habis sekejap. Jadi sementara tu saya mohon yang lain, sila rekodkan kehadiran kamu. Okey, terima kasih kerana menunggu. Terima kasih. Jom kita mula kelas. Okey, nah, sekarang saya nak rujuk kembali perbincangan kita pada sesi lepas. Okay, minggu lepas kita ada membuat sedikit perbincangan yang agak lama. Bagi soalan nombor 2 ni. Okay, bagi soalan nombor 2 ni. Untuk persamaan-persamaan. Dan kita dapat berdasarkan perbincangan tersebut. Dan selepas saya membuat rujukan pada skema jawapan. Inilah persamaannya. Okay. Persamaan yang terdapat dalam bahan 2. Ini adalah syair jong pecah ni. Ini bahan kedua. Dan bahan pertama yang di atas tersebut. Ia adalah sebuah lirik lagu. Pesan Pak Dullah. Okay. Okey, Pak Fajar. Sekarang kita masuk kepada sesi soalan kibat. Okay. Okay, soalan nombor 3 ni memang famous. Kita ada borak minggu lepas sikit, tapi kita tak ada bincangkan apa-apa jawapan yang terperinci. Tapi saya skip saja. Nombor okey, kejap Okay, kalau saya perasan kan, saya nampak kan soalan nombor 3 ni dan soalan nombor 4 ni memang kebanyakan memang biasanya memang inilah bentuk soalannya. Jadi kamu kena letak mindset sebab apa? Apa dia? Saya perasan ini pengalaman anak murid saya sendiri, pengalaman sebenar. Bahagian B. Okey, bahagian B Sekarang kita dah masuk kepada bahagian B. Ini bahagian B. Okey, bahagian B. Okay, saya ada cakap minggu lepas bahawa saya kalau boleh saya
ada highlight tekankan bahawa bahagian B ni memang boleh memerangkap pelajar. Okay, dan semalam saya ada kelas dengan student saya one-to-one, okay, home tuition. Dia sendiri beritahu saya kertas BM, kertas 2 ni, dia ada masa tinggal 15 minit sahaja untuk menjawab soalan yang terakhir. Soalan 9 rumusan. Ni. Sedangkan kalau ikut daripada standard rumusan kalau 3 makan ni memang allocation masa dibutuhkan adalah antara 20 ke 30 minit. Standard 30 minit paling lama. Okey. Tapi yang dia hanya ada 15 minit tanpa buat apa-apa. 10 ke 15 minit sahaja, tak apa 15 minit pun. Tapi dia mampu kan, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Rezeki dia lah. Okey, di sini ini pengalaman sebenar. Memang anak muda saya. SMK Bandar Sri Damansara 1. SMK BSJ 1. Memang ini student form 5 sana Okey, jadi antara punca kenapa berlaku macam tu, saya rasa sebab satu je. Sebab sebelum dia buat trial tu, dia tak pernah buat satu set kertas 2 ni lengkap dalam masa 2 jam setengah. Dalam antara korang tolong jujur selain daripada trial ni, okey, saya rasa saya tanya soalan dan saya buat statement lah. Okay, soalan saya ialah berapa ramai antara kamu dan kawan-kawan kamu selain daripada trial pernah buat kertas 2 jam setengah ni, kamu buat mula sampai soalan 1 sampai soalan 9, 2 jam setengah tu kamu gunakan full. Seolah-olah macam soalan macam exam sebenar. Siapa pernah buat? Siapa yang pernah buat walaupun sekali, bagus, tahniah. Siapa yang tak pernah buat, itu yang antara risiko yang boleh dihadapi. Sebab apa tidak ada time management, pengurusan masa. Kan saya pernah beritahu korang daripada awal tahun lepas, semua suruh saya dah warning. Dalam exam, musuh sebenar bukan soalan. Dalam exam, musuh sebenar adalah masa. Korang kan ada perancangan masa, strategi masa. Yang mana nak kena jawab dulu, yang mana nak kena skip, yang mana nak kena. Jadi sebab tu saya cakap minggu lepas, kalau bila muncul soalan-soalan susah, memang lah. Dan memang secara jujur realiti, anak muda saya terperangkap kat mana tahu? Dekat soalan nombor 3 dan 4 lah. Dia fikir jawapan yang lama sangat. Okay, nak jawab nak penuhi masa kan. Lepas tu nak cari jawapan nombor 2 ni. Okay, tak kisahlah soalan senang mudah, dia terpaksa rujuk petikan. Okay, benda-benda semua ni memerangkap masa. Jadi, kena berlatih supaya biasa. Dan bila saya kata berlatih dan biasa, kamu perasan pattern soalan kebat nombor 3 dan nombor 4 ni, ni pattern soalan ni. Tolong sedar. Siapa tak sedar, kat sini kamu kena sedar. Share dengan kawan. Pattern soalan nombor 3 dan 4. Soalan 4 adalah soalan kebat aplikasi. Bila soalan kebat aplikasi, kawan sebagai warga yang prihatin, kamu akan terlibat dalam soalan tersebut. Nasihat-nasihat yang boleh anda berikan, kamu berikan. Langkah-langkah yang boleh kamu laksanakan. Okey, perkara-perkara yang boleh dicadangkan. Apakah sebagai pengawas ke, sebagai apa ke, tak kisah, dia akan letak kamu akan ada peranan tertentu dalam soalan tersebut dan kamu bakal mengambil langkah tindakan berdasarkan situasi. Jadi di sini ia akan lebih jawapan lebih pada spesifik. Tindakan yang lebih bersifat contoh. Jawapan yang lebih kamu akan beritahu kamu buat benda tu secara spesifik, secara terperinci. Okey. Berbanding dengan soalan nombor 3, jawapannya lebih umum macam isi karangan. Ini yang kita kena bezakan. Okey. Yeah. Okey. So yang mana yang saya rasa benda ni tak jadi isu besar. Kalau berdasarkan topik kalau nampak nombor 3 ni topik dia pun tak susah. Dan nombor 4 ni topik pun tak susah juga. Apa yang boleh nasihat yang kita boleh berikan. Yang jadi isu ialah bila kamu mengambil masa yang lama. Saya tak kata isu dia soalan senang. Bila kamu mengambil masa yang lama untuk mendapatkan jawapan yang sedap, yang best, yang mantap. Okey, sedangkan kalau tengok sini, markah 4. Okey, kamu nak dapatkan 4 markah tu, berkemungkinan kamu ada jawapan tapi mungkin 1 markah, 2 markah. Ada 4 belum tentu lagi. Di situlah kamu terperangkap tanpa kamu sedar. Saya tak kata kamu tak boleh buat. Okey Okey, so samalah macam ni Dan saya perasan dah 2 student saya check kertas trial mereka. Kebetulan dia 2 student ni
set Selangor set 1 dan set Selangor set 2. Line paper. Selangor kan ada 2 set kan. Okay. Kertas trial ya. Okay, so saya tengok kan, kebetulan ya, 3 dia jadi 2 markah, 4 jadi 3 markah. Mungkin disebabkan pertama, kadang-kadang dia ada fakta dan huraian atau fakta dan contoh. Kadang-kadang ada fakta saja, contoh tak ada, tak sempat ataupun tak dapat. Itu yang benda-benda tu sebenarnya, benda-benda macam ni lah yang akan merangkap masa. Dalam perangkap masa, lepas tu tak cukup markah, dah sayang. So, kamu kena plan, kamu kena berlatih betul kat bagian ni. Korang dah biasa jawab soalan akibat dari skor rendah je kan. Berlatihlah, asal lah bakat kat sini. Okey, masih lagi terlambat. Sekarang mula 1 Kena, kita pergi pada langkah. Sekarang tolong senaraikan apa jawapan nombor 4. Siapa yang apa nasihat yang boleh kita bagi kepada orang ni? Baca soalan nombor 4 kebat ni. Okey, lepas tu bagi tahu apa benda yang kita boleh buat. Nampak dah senang kan? Masa tak hormat bendera lah. Beritahu nasihat lah kan. Apa nasihat yang awak nak bagi? Cepat, kita ada berapa orang ni? Salah seorang tolong share dekat chatting room. Jangan lupa rekodkan kehadiran korang Takkan tak ada kot seorang kot. Senyap je. Apa nasihat yang boleh kita berikan kepada pelajar ataupun remaja yang tidak menghormati lagu kebangsaan? Ada cadangan tak? Kejap ya, tengah type. Teruskan.
Okay, Pak Baja. Ini antara jawapan yang saya rasa secara spontan saya boleh fikirlah. Okay, pertama kita, antara nasihat dia ialah mungkin menyampaikan kepada golongan kumpulan ramai tersebut tentang sebab dan maksud sebenar tujuan masyarakat diwajibkan berdiri ketika lagu kebangsaan didendangkan ataupun dipasang, didengarkan. Okay, nombor 2, menerangkan kandungan lagu kebangsaan yang penuh dengan kekuatan agar mereka dapat memahami, seterusnya berdiri dengan penuh rasa bangga terhadap lirik lagu tersebut. Macam tu kan, okay? Okay, menerangkan ciri-ciri nasionalisme kepada mereka, okay, agar mereka bangga dengan lambang negara, iaitu salah satunya adalah lagu kebangsaan. Okay, dan yang keempat, memahami dan menghayati cara-cara mencairkan rasa bangga menjadi warga Malaysia. Okay, supaya selain daripada lagu kebangsaan, banyak lagi cara yang mereka boleh tunjukkan terhadap elemen-elemen yang berkaitan dengan sifat patriotik dalam negara kita. Okay. Okay. So, dalam buku skema jawapan saya nampak kat sini, yang dikongsikan dalam skema jawapan ialah antara cara ni, kat sini tulis, mana saya nampak tulis? Hilang dah. Jadi ada ni. Petikan sastra bahagian B. Ini set berapa? Oh, set 2 tu lah. Okey, ni dia kata menerangkan kepentingan, menerangkan faedah kenapa, apa yang kita dapat bila kita hormat lagu negaraku. Itulah apa faedahnya bila kita, kenapa kita kena hormat lagu negaraku. Betul-betul kenapa tujuan sebenar, kepentingan. Lepas tu dia kata kat sini menyuntik rasa kasih sayang negara. So antara nasihat dia lah kita nasihat benda-benda yang boleh menyentuh perasaan mereka lah, rasa kasih sayang. Menceritakan kisah pengorbanan tokoh terdahulu, untuk mewujudkan negara kita pada hari ini, mengingatkan mereka tentang keperluan remaja kepada negara. Jawapan ini bagus lah. Itu antara jawapan dalam skema lah. 4 jawapan. Pak Fajar, inilah dia soalan kebat. Jom sekarang kita nak pergi pada soalan novel. So saya tak pasti dekat dalam grup ni ada daripada negeri mana. Tapi kat sini saya nampak dipetik daripada novel Songket Berbenang Emas. Tak silap saya, ini novel tingkatan 5 zon utara. Perak, Kedah, Penang, Perlis. Tak silap saya. Okay. So, tak apa, walaupun kita tak pernah, kalau untuk zon tengah, untuk Selangor, Negeri Sembilan, wilayah, walaupun kita tak pernah jawab soalan, kita boleh cuba, tak ada masalah pun. Sebab itu yang akan kita hadapi masa SPM nanti. So, jom kita tengok soalan tanya. Nyatakan sebab-sebab Dahlia tidak dapat hadir ke sekolah. Jadi kita cari kat sini. Korang cuba cari korang. Oh, kat sini saya perasan ada yang dah bagi cadangan. Khadijah menerangkan tentang kepentingan. Okey, itu betul. Puteri Masyarah kata warga dia akan menasihkan. Okey, betul. Puteri Masyarah, saya akan memberitahu mereka bahawa ada yang perlu dijaga dengan okey, betul. Ada sekali. Okey, betul. Apa yang Puteri Masyarah jawab tu betul. Soalan Puteri Masyarah tanya, kita tak payah tulis dalam jawapan ke apa maksud sebenar tujuan diri tu. Sesudah kita akan beri nasihat macam tu. Ya. Okey. Kat sini saya nampak kat sini apa maksud bagi nasihat macam tu. Okey, maksud soalan Masyarah ni
perlu tak ada betul apa tujuan sebenar. Okay. Dia dua-dua boleh. So kita baca dekat soalan Kejap saya patah balik soalan kita. Ini novel kan, saya patah balik Okay. Saya nak tepikan kejap. Okay. Okay, kat sini apa? Keadaan pada ketika sebagai warga yang prihatin, cadangkan nasihat-nasihat yang boleh anda berikan. So nasihat kita apa? Kita menasihatkan dia apa nasihat detail ataupun kita nasihatkan dia untuk kita nasihatkan dia perkara-perkara yang memberitahu sebab dan tujuan. Saya rasa dua-dua boleh. Tapi kalau awak tak confident, awak beritahulah tujuan sebenar pun boleh. Okay. Sebab saya tengok dalam skema jawapan, saya tak kata skema jawapan ni betul. Okay, tapi saya tengok skema jawapan ni ada juga dia bagi jawapan yang random. Contohnya kat sini dia kata okay, menerangkan kepentingan menghormati. Okay. Macam tadi jawapan kita mengingatkan pelajar tentang kebaikan dan faedah apabila kita menghormati lagu negaraku. Kita nasihat tentang faedah tersebut. So kita cadangkan nasihatkan bagi info tentang faedah. Itu kita cadangkan nasihat. Apa nasihat itu? Kita cadangkan nasihat tentang kebaikan lagu negaraku. Kebaikan bila kita hormat lagu negaraku. Itu cadangan kita. Kalau nak nasihat diorang. Satu. Ataupun kita cadangkan pertama. Okay, bila kita hormat lagu negaraku, kita akan rasa lebih bangga negara kita aman. Itu kebaikan menghormati lagu negaraku. So salah satu. Sama ada you nasihat apa senarai-senarai kepentingan menghormati lagu negaraku ataupun you nasihat apakah kepentingan tersebut. Macam tu. Okay. So saya dalam skema ada dalam kawan-kawan tu. Apa ada menasihati mereka tentang kepentingan menghormati lagu negaraku. Betapa pentingnya kena hormat. So kat situ betapa pentingnya tu, kenapa penting-penting kita tak nyatakan pun. Sama lah macam ni. Okay. Kita apa? Kita beritahu dia apa tadi? Sebab dan maksud tu sebenar. Okay. Kita nasihatkan mereka ciri-ciri dan senisma. Tapi kalau nak senaraikan, panjanglah jawapan kita nanti. Okay. Okay, contohnya itu maksud saya. Jadi, kita menasihati mereka dengan memberitahu apakah maksud tersirat di sebalik kandungan lagu bahasa. Takkan kita nak tuliskan maksud dia apa? Itu maksud saya. So, maksudnya, dia boleh jadi dua-dua. Nak bagi tahu, kamu nak beritahu sebab dan maksud sebab tujuan berdiri. Okay, menasihati mereka tentang tujuan berdiri adalah supaya mereka rasa hormat terhadap ketertinggian perlembagaan dan yang dipertua agung seperti yang dinyatakan dalam lagu kebangsaan. Itu awak beritahu bahasa berdiri. Itu awak beritahu apa dia. Kenapa awak nasihat mereka dengan beritahu apa maksud berdiri tu. Ataupun kita just nyatakan nomor satu macam tu saja. Okey. Okey. Tapi jangan risau, ini soalan hebat. Jadi as long as cikgu awak rasa benda tu logik, dia akan terima. Okey. Okey. So jom kita pergi pada soalan seterusnya. Okey, sebab-sebab Dahlia tak dapat hadir ke sekolah. Korang bacalah petikan tu. Cari. Tak markah. Okey, setakat perbincangan saya dengan mana-mana pelajar kelas online ke apa ke, pusat tuition ke apa ke. Okey, dalam kelas ke, memang soalan ni biasanya jarang tak dapat markah. Paling teruk pun 3 dia tak jumpa Okey. Biasanya korang boleh jumpa markah ni.
Baru 3. Ha. Siapa tahu yang keempat tu apa? Dia 4 markah kan? Ha. Ke 3 jawapan dah cukup? Saya rasa dalam skema jawapan pun 3 jawapan je. Dalam skema ada 3 jawapan je. Saya dah check lah. Korang rasa je lah. Ni 4 markah ni. Okay. Kalau kau perasan pertama adiknya sakit. Ini 1 markah. Okay. Yang kedua, hantar anggrek ke klinik untuk kali kedua. Okay. So ini 1 markah. Okay. Yang ketiga ni. Okay, markah ketiga keempat ni dalam kurungan nombor 2 ni. Dirinya lemah kerana meredah arus sungai untuk menyelamatkan Sa'id. Okay. Pertama, dia lemah. 1 markah. Dia tak sihat lah, dia kurang sihat lah. Kenapa dia kurang sihat? Ini adalah alasan ataupun keadaan situasi yang menyebabkan dia tak lagi sekolah. Sebab dia redah arus sungai untuk selamatkan Sa'id. Okay. So ada markah huraian untuk fakta kepada sebab Dahlia tak dapat bersekolah. Itu markah yang diberi markah, 2 markah kat sini. So dirinya lemah kerana merendah arus sungai untuk menyelamatkan Sa'id. So itu situ diberi 2 markah. Okay. So di situ adalah 4 markah. Okay, jom kita pergi kepada soalan novel seterusnya. Ke ada siapa nak share apa-apa? Kalau ada benda lain ke? Salin sebahagian daripada soalan dia. Okey. Kalau kamu nak tahu, dalam SPM, kalau kamu salin ayat gramatis, tak ada markah. Contohnya, macam 4 markah, okay, jawapan 3. Okay. Macam ni lah. Contohnya, kamu buat adik sakit, diri dia lemah, hantar anggrek. So, kamu bagi 3 jawapan saja kan. So, markah keempat kamu ingat sebab kamu salin soalan. Okay. Sebab-sebab Dahlia tidak bahagia bersalah kerana kamu mesti dapat 3 markah juga. Sebab ayat gramatis, ayat menyalin soalan tidak diberi markah. Kalau zaman dulu je. Untuk SPM tak ada. Okay, So kenapa 4 markah mesti ada sebab. Okay. Okay. Jom kita pergi nombor 2. Okay, 2 peristiwa yang pada pendapat anda dapat menarik perhatian baca. Okay, sebelum saya pergi novel ni, memandangkan kita kat sini ramai kan. Okay, maksud saya ramai tu maksudnya bukan ramai pelajar. Maksudnya daripada zon yang berbeza. Okay, saya tengok sini, boleh saya tahu Aminah Yusra dari mana Puteri Masarah dari Kelantan. So, Masarah, awak novel apa? Hong 5, tolong tulis. Aminah Yusra, tolong tulis. Azim Zafran, Khadijah Hana Jiha, ni Kisi Ritat ni. Apa KS Ritat ni, aku tak tahu benda nama orang ke apa. Okay. Khadijah dari Johor. Okay, tolong tulis nama novel korang semua, saya nak tengok. Yogendran, Vimal Nair, Uni Balkis. Okay. Uni Balkis, Selangor lah. Sharifah Aina, Nurul Alia. Saya nak tengok senarai novel korang ni. Boleh tak share dalam in-call message, dalam chatting room. So, Khadijah Anajiha dari Johor. Khadijah dari mana? Khadijah dari Johor. So, Johor dia punya novel B dan G B dan G. Okay, ni Johor. Sebalik Binara dan G Sila Tak Sina. Zul Selatan. Tak silap saya, Melaka, Johor dia sama Sabah dengan Sarawak. Okay. Melaka dia sama dengan Pahang, Kelantan dengan
Saya dah check dah buku dia. So kalau kita zon tengah ni Selangor, KL, Putrajaya dan juga Negeri Sembilan. So inilah A dengan mana tadi? F. A dengan F ni adalah KL punya lah. KL Selangor. Okay, so maksudnya kita tak boleh nak buat jawapan yang dekat sini sebab masing-masing ada cerita novel masing-masing. Jadi saya hanya boleh share skema jawapan saja. Okey. Skema jawapan ni nanti saya rasa kalau saya nak ambil gambar dan share dalam grup macam tak ngam tau. Jadi saya rasa saya akan cuba scan. Saya scan, jadikan PDF, saya akan masuk dalam grup. Okay, jadi korang bacalah. Dalam skema jawapan pun memang dah letakkan untuk setiap novel. Kedua-dua, form 4 dan form 5. Form 4 dan form 5. Jadi kan kalau saya cerita zon Selangor kan tak faham pula yang lain. Kalau yang lain pula saya pun tak study novel lain pun. Okay. Tapi yang kita boleh bincang dekat novel di sini, okay, nanti bila korang dapat baca skema jawapan, itu adalah salah satu cadangan jawapan buku. Okay, saya nak tekankan kat sini jawapan novel adalah antara jawapan yang macam kita panggil apa? Jawapan novel ni dia tak jauh beza dengan jawapan kebat. Dia berdasarkan apa yang pelajar individu tersebut faham. Kalau korang faham macam tu lah korang punya hujah. Okay, contoh saya boleh buat satu data masyarakat yang langsung tak ada dalam mana-mana buku rujukan. Tapi ia tetap diterima oleh pemeriksa. Sebab ia betul. Faham tak? Sebab tu kalau kamu belilah beberapa buku rujukan novel, kamu akan dapat lihat nota yang tak sama. Kadang-kadang contoh ni dia letak dekat latar masyarakat yang ni. Tapi dekat buku lain, contoh yang sama jadi latar masyarakat lain pula. Ini sebenarnya adalah benda yang normal dan tidak ada kesalahan pada mana-mana pihak. Sebab itu cara dia menggunakan elemen atau kandungan dalam novel, dia memberi hujah yang berbeza. So, di sini apa yang saya cuba sampaikan lah, semua orang ada peristiwa yang masing-masing. Tapi, kenapa dia anggap peristiwa itu menarik? Masing-masing ada hujah tersendiri. Ada orang, dia kata peristiwa itu menarik, kat mana tahu? Peristiwa di mana Zahid, ini saya cerita pasal novel Form 5 kat area KL. Ada seorang watak ni, bapak dia tak percaya anak dia tu anak kandung dia. Dia tak nak tengok sijil keputusan pemeriksaan DNA. Dia tak percaya. Dia kata benda tu boleh scam, boleh fake dokumen tersebut. Bagi saya babak ni menarik nak beritahu betapa egonya seorang lelaki sampai dia tak nampak kebenaran. Dia sangat sombong sampai benda tu menutup nafsu dan emosi dia menutup akal dan fikiran dan logik dia untuk melihat sesebuah fakta yang benar. Itu cara saya menafsir kenapa ia menarik. Alasan saya sini memberi pengajaran. Ini yang saya cuba share dengan korang. Sebenarnya, bila keluar soalan peristiwa, kalau tak silap saya, bila saya semak beberapa negeri dalam trial hari itu, mungkin disebabkan ini first soalan format baru, saya tengok kebanyakan soalan novel yang keluar dalam trial, soalan straightforward. Persoalan kasih sayang, pengajaran tentang ni. Jadi saya tengok dia lebih kepada soalan yang wujud dalam elemen komsas. Dia bukan soalan kebat ditwistkan. Yang awak lihat ni adalah soalan kebat yang ditwistkan. Maksudnya mana ada cakap pasal nilai murni, mana ada cakap pasal pengajaran, mana cakap pasal latar masyarakat, mana ada persoalan tema, mana ada watak-watakan, tak ada. Ini dipanggil sebagai kebat novel, soalan yang ditwist. Jadi kat sini apa yang saya nampak, sebenarnya awak ambil lah mana-mana babak pun, tak kisahlah babak apa pun. Pada pendapat awak rasa babak tu dia menarik. Menarik ni bukannya seronok. Menarik ni bukannya happy. Menarik ni pada pendapat awak, ia sangat penting untuk dikongsi pada orang. Dan awak letaklah hujah awak. Babak sedih menarik sebab dia memberi kesan emosi yang sangat mendalam membaca sehingga orang pembaca teringin nak tahu apa yang berlaku seterusnya.
Ini pun adalah dia kata antara babak yang menarik. Okey, nampak belajar so jangan terikat kepada menarik. Okey, watak yang menarik bagi saya suka pilih watak jahat. Kalau tak ada dia tak best cerita tu. Macam nampak tak? Okey, jadi semua orang ada hujah masing-masing Okey. So saya akan biarkan bahagian ini dengan jawapan korang masing-masing. Tapi ingat, setiap kali korang kongsi apa sahaja peristiwa, bila korang nak sokong dengan hujah korang masing-masing, cadangan saya, tolong letakkan elemen nilai murni ke, pengajaran ke, letakkan perkataan nilai murni. Supaya dia menyokong hujah awak dengan sangat kuat. Okay, saya nak kongsi selain daripada soalan khibat peristiwa yang menarik perhatian. Okay, perkataan menarik perhatian ni kita boleh tukar yang boleh keluar selain menarik perhatian. Okay. Memberi kesedaran. Saya rasa korang tahu benda ni. Menimbulkan keinsafan. Okey Apa lagi? So, banyak lagi benda-benda yang macam ni menarik minat. Sama tu menarik perhatian baca, sama tu menarik minat. Apa lagi? Banyak lagi lah. Macam-macam soalan dia. Apa lagi? Betul. Sekejap saya tengok sekejap. Ada dalam ni. Peristiwa yang meninggalkan kesan mendalam kepada anda. Peristiwa yang meninggalkan kesan mendalam. Okay. Tujuan nilai murni diterapkan. Okay, apa peristiwa yang manakah yang berjaya bawa mesej nilai murni yang cuba diterapkan dalam novel tersebut? Dia twist, dia pusing-pusing. Padahal awak huraikan nilai murni je. Apa ayat ni saya ulang balik. Huraikan satu peristiwa, okey, pada pendapat anda merupakan tujuan nilai murni diterapkan dalam novel tersebut. Boleh-boleh ayat dia. Okey, next. Menimbulkan perasaan gembira. Lagi. Ini saya dapat modul modul ni pun dibuat oleh salah seorang cikgu cemerlang, Cikgu Tan CL. Saya rasa korang kenal Cikgu Tan CL ni. Mungkin ada yang kenal Menimbulkan perasaan kasihan dan simpati. Peristiwa yang berjaya menonjolkan beberapa watak saling bekerjasama untuk menyelesaikan satu masalah ke apa. Apa tak? Dia twist kat situ. Okey. Pewatakan yang menonjolkan yang menonjol dalam peristiwa yang pada pendapat anda memberi kejayaan kepada watak tersebut. Okey, pewatakan yang diceritakan dalam peristiwa tersebut, dan disebabkan pewatakan ini pada pendapat kita, pewatakan ini telah menyebabkan watak ni berjaya dalam cerita tersebut. Watak utama mesti ada pewatakan yang hebat kan. Apakah pewatakan dalam banyak-banyak pewatakan dia, apakah pewatakan yang menyebabkan akhirnya dia berjaya? So kita kena jelaskan peristiwa tersebut. So benda-benda macam ni korang kena expose. Okay, modul ni nanti saya belum buat PDF lagi. Nanti saya buat PDF, nanti saya share kepada korang. Okay.
peristiwa yang pada pendapat anda boleh dijadikan teladan. Dah tengah-tengah lah ini tanya pengajaran sebenarnya. Peristiwa yang boleh dijadikan teladan. Pengajaran lah. Okay. Elemen pengajaran lah kan. Okay. Pada akhir peristiwa yang dapat menimbulkan semangat ingin berjaya dalam diri. Okay. Ada lagi tak? Sini. Okay, ini menarik. Raya. Okay dah, ni je lah kot, tak ada apa dah. Okay, satu lagi para pelajar. Saya nak ingatkan saya rasa mungkin bahagian ni takut korang terlupa. Peleraian. Okay, dalam banyak-banyak bahagian saya takut peleraian ni korang terlupa macam ni ending cerita tersebut. Jadi tolong, saya rasa peleraian adalah antara bahagian babak yang tak susah untuk diceritakan, dan sedang eloklah bahawa markah dia 6 markah untuk bahagian lebih ni 6 markah. Jadi saya rasa peleraian ni memang boleh letak peristiwa tersebut awak boleh huraikan untuk dapat 6 markah. Jadi saya nak korang kuasai peleraian untuk setiap novel yang korang belajar. Tolong. Okay. Peleraian ni korang boleh jumpa dalam plot. Okay, plot. Okay, kita ada permulaan, perkembangan. Okay, lepas tu kita ada konflik, kita ada climax, lepas tu kita ada peleraian. Ingat peleraian bukan penamat cerita. Peleraian adalah babak selepas climax. Tengok balik korang punya tentang Komsas. Tengok balik dalam korang boleh buka YouTube, korang boleh buka macam-macam lah. Tengok kalau rasa bosan tengok buku nota korang tu, korang boleh dapatkan modul-modul ataupun dalam kalau korang Google ada slideshow, PowerPoint, jadi dalam bentuk grafik, dalam bentuk gambaran, korang boleh tengok warna-warni apa semua. Cuma Google lah. Nota-nota Komsas ni. Jadi seronok sikit tengok situ kan. Okay, so sekarang dah 9.30 dah, sekejapnya. Okay, sekarang saya rasa cukup lah. Saya nak sentuh sikit rumusan ni. Tak apalah. Okay, itu saja untuk BM. Okay. Untuk next class, saya nak korang tolong cari apakah fokus 1 dan fokus 2 rumusan kita ni. So next class saya datang terus bincang je. Tak payah baru nak cari lah apalah. Please tolong. Korang balik, tolong cari siap-siap. Balik kat rumah. Ada masa seminggu ni, kalau ada masa, tolong cari siap-siap. Tolonglah, selitkan masa nak baca ni kejap. Sebab bagi saya, menarik juga bahan pasal pelancongan ni. Okay. Okay, itu saja. Habis kita punya kertas 2 ni, nanti saya akan patah balik untuk kertas 1. Karangan. Yang mana kita buat hari tu, nanti kita akan bincang macam mana kita nak hari tu kita buat yang mana. Kita belum pilih yang mana lagi. Belum lagi belum lagi. Cakap kita buat satu-satu, boleh? Kita buat satu-satu, kita ambil soalan satu, kita isi dia, lepas tu kita ambil satu isi, kita buat macam mana bentuk perenggan dia. Ambil satu isi, kita buat bentuk perenggan dia macam mana. Okay, so kat sini dah masa untuk korang curi-curi skill, repair ayat, mantapkan lagi. Mungkin ada kata yang menarik kau mendapatkan semasa hubungan tersebut. Okay dah, itu saya rasa. Jadi untuk for your English session, please get the document. Okay, please recover the WhatsApp group. You already uploaded last week dan share with you. So korang tengoklah. Saya ada letak link
BM. Jadi korang tekan kat BM tu, dia akan pergi kat last week. So last week tu ada BM dan BI. Get the English document from there. Okay, so right now we are going to continue for English session. Okay, part 3. For paper 2, what we had done for paper 2 so far? Okay, I think help tips. Okay, kita belum buat apa-apa lagi lah kat help tips ni. So nanti kita boleh buat sekarang kan. So for part 2 also. So let's continue. Yes, students, you may start now. Okay, please figure out and find yourself the answer of the 19 to the 26. Soalan 19 hingga 26 ni try cari jawapan. Okay, we will discuss together in the meantime. So notify if there are any words that you need my help to make you clear. Kalau ada perkataan yang tak faham, perlukan bantuan saya, tolong beritahu. Just let me know. Okay, so graf tu. Ni saya paling nampak kalau keluar macam 19 ni. Sebab korang kena tahu overall macam ni 19 paragraf pertama tu cerita pasal apa. Dan you have to guess, korang kena teka. Confuse A, B, C, D ni. Ni cerita dia. Bila confuse dia sakit tu. Okay, tak apa. Cuba beritahu apa sebenarnya. Apa tu? 19 and so on. Okay, you don't have to, guys, don't have to the answer. If you think you found the correct answer, you just continue say share. Okay, you may share in the call message room. Terus tulis 19C. Kalau 20 D. Contohnya kan.
Okay, so far we got only one suggestion for number 19. Continue for 20, 21. Teruskan. Okay, International Space Station. Okay, kalau korang Google menatang ni apa benda ni. International Space Station. Okay, we got another suggestion, 20B. Okay. Okay, students, ni adalah dia International Space Station. So basically, the text that we are reading is all about the information related to that. What? So continue to suggest. Tak mau teniman itu ada. Tak tahu skip je, it's okay, tak apa.
Okay, we got another suggestion, 21D, 22 ball. Okay, got another one, same, said that 22 is ball. Okay, continue.
Okay, 24C, 25A, the last one, 26. Okay, done, students. Okay, students, one of the students said 26 is donkey. Okay, so let's discuss. Okay, saya ada buat sedikit. Okay, I've made some uh, clues or tips or any information that may be related to the choice of answers based on the question. Okay, look carefully. Okay, number 19. Okay. Okay, based on the answer scheme, berdasarkan skema jawapan, nombor 19, the most correct answer is C. Number 19C. Okay. To introduce the astronauts living in the International Space Station. Ya. Okay, tapi saya tak boleh highlight dia punya specific information sebab number 19 ni the purpose of the paragraph 1. So overall ni kenapa dia, apa tujuan secara keseluruhan, apa tujuan perenggan pertama ni, the first paragraph. Okay. So basically first, second and third line ni dia cakap pasal kehidupan di bumi. Kehidupan di bumi lah, kat dunia, kat bumi kita ni kan. Tapi dia kata sebenarnya selain daripada kita kat bumi ni, ada manusia yang menjalani kehidupan yang berbeza. Di manakah mereka? Di sini, International Space Station. So ini adalah tujuan nak memperkenalkan mereka. Siapakah mereka yang berada di sana, di stesen angkasa antarabangsa tersebut, yang menjalani kehidupan yang tak sama macam kita. Siapakah mereka? So that's why the answer is C.
to introduce untuk memperkenalkan angkasawan yang tinggal di International Space Station. That's why number 19 the answer is C. Okay. So continue number 20. Okay. I admit bagi saya untuk level SPM petikan ini dah cukup mencabar dah buat korang. Okay, first of all, not because of the grammar or the vocab or the sentence structure that may be too complicated, but for me ini adalah advanced level, but the thing that made this passage really complicated and it's really tough to deal with certain students yang average or lower or incompetence in English, para pelajar yang agak lemah ataupun yang biasa je bahasa Inggeris, agak sukar mereka untuk menguasai sepenuhnya. So it's difficult for them to understand overall and to understand in detail for each of the paragraph. The main reason thing is because the context of the story. Mereka susah. Otak manusia ni memahami sesuatu perkataan disebabkan mereka faham. When you are watching a movie, the subtitle in English, even though some of the words you will not really understand, but you can guess and understand overall of the sentence because you can connect and relate with the picture that are moving, the action or the animation that moving in the video, in your television. Sebab tu korang boleh faham. Tapi kalau benda yang korang baca, benda tu, kat belakang tu tak ada gambar. There's no visual. There's nothing, no picture, no image or anything or auditory atau pendengaran yang membolehkan korang dapat satu info yang selain daripada tulisan. Sebab tu korang susah nak faham. That's why you still can understand an English movie without subtitle at all. Because they are movie, they are action, they are sounds. So dia punya extra ni korang faham. Korang boleh faham apa yang dia cuba cakap dan sampaikan. Tapi di sini berbeza. Konteks dalam tu korang tak biasa. Apa cerita pasal angkasa lepas? Manalah kita tahu. That's why it will make the story more difficult. Okay, it will distract the understanding sebenarnya. Okay, the process to understand the whole text slower, lebih perlahan. Okay, sebab tu pelajar akan masa yang lama kat sini. So that itu adalah benda yang biasa, common. Okay, so my suggestion, cadangan saya, kalau cadangan saya akan minta student bila korang baca first paragraph, kalau first paragraph pun dah tak boleh nak faham, korang dah tak faham sangat apa benda, baca second paragraph pun tak nak faham, tolong tinggalkan soalan 1926 ni, skip soalan ni, terus pergi kepada part 4. Try buat part 4 dulu. Part 4 ni worth it. Korang cuba nak faham everything. Sebab korang memang nak, you have no option. At part 4, you have to understand each of the sentence so that you know how to replace the empty space. Sebab korang kena gantikan ruang kosong ni dengan ayat kan. Jadi, nak kena faham ayat sebelumnya, ayat selepasnya. Perenggan yang berkaitan dengan nombor tersebut. Korang kena tahu cerita pasal apa. So berbaloi korang baca betul-betul. Kan? Okay, so part 4 and part 5 is more reliable. Okay, it's more useful to get higher marks. Okay, compare you wasting so much time on part 3. Itu saya sekarang beritahu dari segi time management para pelajar. Saya bukan kata nak suruh skip dengan apa, saya segi time management. Sama lah macam soalan BM tadi kan. Okay, so number 19 is C. Okay, 20. Okay, number 20 ni guys. Okay, I underline the word peculiarities. Okay, peculiarities ni bermaksud keganjilan. Ganjil, kelainan, benda yang lain benda lain. Okay, apa maksud the bold one? Perkataan yang digelapkan tu. Okay, phrase tu, frasa tersebut. Make obvious. Obvious tu ketara. Yang sungguh ketara, obvious tu, yang jelas kelihatan. Itu masuk obvious. Okay, make obvious the peculiarities. Okay, peculiarities ni, okay, kelainan yang terlalu ketara, yang berbeza sangat.
Okay, so apa maksud dekat sini? So kita kena bacalah sentence tu. So I underline the sentence related. Start to understand the sentence as whole. Satu ayat tu kena faham sepenuh dulu. Small detail, benda terperinci kecil seperti memberus gigi kamu, brushing your teeth. Okay. Benda kecil, benda yang remeh pun boleh jadi benda yang sangat ketara. Biasa lah benda-benda kecil yang remeh orang tak kisah, orang tak pandang sangat pun, tak kisah sangat pun kan. So, benda simple lah, pandai-pandai je lah kan. Tapi dekat International Space Station, benda yang remeh ni tetap dianggap keganjilan atau kelainan yang sangat ketara. Kenapa? Dia tinggal dalam zero gravity. So, di sini ayat seterusnya datanglah ayat yang menerangkan apakah keganjilan tersebut. So, dia menerangkan secara terperinci. Ubat gigi, berus gigi, apabila ditinggalkan boleh terapung di udara. Kalau korang tinggalkan dekat rumah, tak ada apa. Masih lagi dekat dalam bilik air. Ini tak boleh terapung, boleh pergi tempat lain. Okay, so itu adalah keganjilan, kelainan yang tak sama di bumi. Okay, lepas tu air korang berus gigi tu, korang tak cuci berus gigi korang, buih-buih atau air-air tu melekat dekat berus gigi korang. Kalau kita dah kering lah, kalau kita biarkan dia akan meleleh kan. Tapi kat sini air yang buih korang berus gigi tu masih lagi melekat dekat berus, macam tu je. Water sticks to the bristle. Bristle ni yang berus gigi korang punya yang bulu-bulu halus yang korang gosok tu. Tu bristle brush brush kan, okey. Bayangkan air tu boleh kekal dekat bulu-bulu halus kat berus tu. Sebab air pun terapung. Tapi diorang ni kalau dah berus gigi, diorang ludah kat mana? Speed. Dah berus gigi ludah kat mana? Ini yang paling ketara. Jawapannya mereka tak ludah. Mereka telan untuk mengelakkan liquid. So ini pun adalah satu keganjilan yang sangat ketara. Boleh korang buat, siapa pasti nak try esok. Malam ni gosok gigi sebelum tidur, tu try telan. Apa rasa? Nak sedap, ambil berus gigi adik-adik korang kan. Rasa orange, rasa grapes kan, sedap sikit. Okay. Itu masuk keganjilan yang ketara. So, soalan nombor 20 ni, apa dia answer? Okay, the answer is ball. Kesan zero gravity terhadap aktiviti harian mereka di space station. Itu maksud dia ni. Keganjilan yang merujuk kepada terhadap aktiviti harian mereka, semuanya ganjil. Walaupun benda yang remeh. Semuanya disebabkan oleh kesan daripada zero gravity. So the number 20, the answer is ball. Okay, next, 21. Okay, 21. Okay, 21. Okay, carefully script. Ni tugas-tugasan dekat dorang punya mission harian. Saya rasa paragraf tadi ni korang baca pun mungkin ada some of you yang pening kepala. Benda dia cuma cakap ni. Okay. Dia beritahu sebenarnya hari-hari dorangnya ada misi dorang tau. Sebelum dorang, before the astronauts start their mission every day, they will go for briefing. Dorang akan pergi dekat satu ruangan khas, dorang akan check apa misi dorang hari tu, dorang akan baca step betul-betul apa dia punya SOP tak kena buat kerja tu sebelum pergi buat. Dorang ada sesi taklimat. Bukan orang bagi taklimat tu dorang sendiri yang buat lah, dorang baca balik. Walaupun tugasan tersebut adalah rutin harian yang dorang dah buat daripada bertahun lepas. Ni so, dorang pergi ke mission control, run through. Mereka lihat secara imbas. Okay, run through ni maksudnya bukan lari berlepasi. Maksudnya dorang untuk baca balik the day schedule, okay, tugasan harian. Dia kena baca balik tugasan harian tersebut, apa nak kena buat first, apa semua, okay, sebelum menyelesaikan rutin maintenance dan juga pemeriksaan keselamatan. So memang setiap hari diorang kena check mission diorang tu secara terperinci. Ada satu hari bersihkan kuman dekat permukaan
permukaan diorang punya apa stesen angkasa tu. Ada satu hari gerakkan supply, moving some supplies, bekalan. Ada hari lain diorang kena repair, okay, ataupun tukar benda-benda penting macam penapis udara. Dalam tu kan aircon. Penapis udara boleh kotor, kena repair, kena ganti. Jadi hampir ke semua pasal yang kita baca tadi tu, semuanya ditulis secara berhati-hati, secara detail dengan step by step, arahan ikut langkah demi langkah. Kenapa? Sebab itulah tugasan diorang. Okay. Tapi dia kata walau bagaimanapun boleh jadi perkara yang tak dijangka boleh berlaku. Okay. Kadang-kadang, itu maksud dia quite literally. Okay. So kalau you jawab D, jawapan dia salah. Sebab jawapan D ni dia bukan pasal carefully script. Jawapan D ni nak beritahu apakah perkara yang kadang-kadang boleh berlaku yang tak dijangka. Walaupun dah ada skrip arahan step by step. Dia kata ada kes, dalam kes tertentu, junior astronot yang tak mahir sangat, dalam beberapa hari pertama mereka naik benda tu, mereka mudah untuk hilang peralatan. Okay. Sebab mereka mungkin tak mahir lagi kan. Itu je. Tapi soalan tanya, kenapa dia skripkan benda tu? Kenapa dia skripkan benda ni? Kenapa dia tulis arahan step by step? Kenapa setiap benda ni padahal dah buat hari-hari? Mesti dah mahir. Dah semua kepala. Dia nak beritahu sebab setiap benda adalah penting. Setiap tugasan hari-hari adalah penting. So, still kena tengok dia punya skrip ni arahan. Arahan, senarai kerja, senarai tugasan step by step. Mesti kena ikut. Sebab benda yang diorang buat tak ada benda yang remeh. Sentiasa benda yang penting. So, number 21, let me check. Yes, number 21 is ball. Okay, number 22. Okay, what option is provided to astronaut? Okay. Health detriments. Detriments ni bermaksud kemerosotan, gangguan. Kemerosotan kesihatan, gangguan kesihatan ataupun punca kepada masalah kesihatan ini. Okay, kerosakan memboleh ini, detriments ni banyak maksud. Okay, apakah pilihan kepada astronot, angkasawan? Apa pilihan mereka ada? Okay, kalau kita baca A, B, C, D ni, yang betul hanyalah B. Korang cek betul. Yang B ni je yang betul-betul menepati paragraf 4. Ni. Okay, exercise bike without a seat. Kalau yang lain tu, kalau korang kemas, dia tak sama. Not really similar. Dia tak bercanggah dia punya ayat itu. Kalau exercise, patutnya 2 jam, dia kata sejam. Okay, brittle bones ni tulang rapuh. Tulang yang mudah patah, itu brittle bones. Dia kata yang C tu dapatkan nutrition yang betul untuk mengelakkan tulang rapuh. Sedangkan dalam ni tak cakap pun. Dia kata kalau nak elak tulang yang rapuh, okay. Kenapa tulang rapuh? Sebab mereka tak banyak bergerak. Otot mereka dah hilang kekuatan sebab mereka jarang bergerak. Okay, jadi untuk mengelakkan tulang rapuh ni, dia kata buatlah pelbagai aktiviti seperti bersenam 2 jam sehari. Okay, so bersenam boleh guna treadmill, boleh guna apa tu, weight ni apa? Angkat berat kan. Lepas tu boleh bersenam guna basikal. Okay. So the answer is ball. Okay, number 23. In what way do meals? Okay, dalam cara apakah makanan di stesen angkasa ni berbeza daripada makanan di bumi? Okay, kalau A dia kata makanan tak sama masa, tak ada cakap kat sini. Okay, when it comes to nutrition, okay, astronot akan memilih makanan daripada barisan array ni, kumpulan makanan yang kering. Okay, array of dehydrated meals. Okay, meals yang daripada partikelnya ataupun kumpulannya adalah makanan yang dehydrate. Jadi ni dia kurang air, dia kering. Yang mana dibungkuskan dalam
apa tu? Dalam posh makanan. Yang mana dalam posh tu orang akan tambah air panas sikit. Supaya makanan tu tak terlalu kering. Okey itu yang orang ni. Itu yang dari segi information pasal makanan. Tapi yang berbezanya kat sini, saya rasa tak ada apa beza pun kalau setakat makanan dalam pot, yang agak kering, tambah air panas, yang dekat dalam kat bumi pun ada. Benda-benda instant Maggi korang tuang air panas makan dalam posh ada tak kan? Makanan askar dalam posh ada je. Tapi apa yang berbeza? Sauce like ketchup and chili ada. So ada sama macam bumi. Okay, tapi dia kata ni bat. Ni perkataan bat ni. Okay, garam dan juga lada telah ditukar kepada air. Sama ni garam dengan serbuk lada adalah serbuk powder. Tapi dia jadikan liquid. Itulah yang berbeza. So the answer is, habis mana satu ni? Ni condiments. Saya dah check Google. Maksud condiment ni adalah apa sahaja bahan yang menaikkan rasa sesebuah makanan. Walaupun buah tu seketul, korang letak jeruk, asam boy, pakli ke apa benda ke yang jual dekat traffic light tu, elok-elok mangga tu macam tu, kita letaklah sebut asam lah apa benda. Itu yang dikategorikan dalam kumpulan condiments. Tak kisahlah kita tabur kulit lemon ke nak bagi masam makanan tu ke, tak kisah. Anything yang change and even yang increase the taste. Dia tambahan perisa. So itu dipanggil sebagai condiments. So kat sini memang garam dan pepper adalah condiments. Biasa merujuk pada garam, MSG, serbuk lada, itu semua adalah condiments. Okay, so number 33 is C. Okay, number 34. Apakah bukti yang menyokong kepada, dah pukul 10 lebih last 34 je lah. Okay, apakah bukti yang menunjuk kepada kepelbagaian kepelbagaian apa ni? Kepelbagaian eksperimen. Okay, wide variety. Okay, wide variety ni dia punya clue. So kat sini kita nampak ada wide variety. Mana wide variety? Ni wide range. Okay, disiplin ni bukan disiplin sekolah. Bukan disiplin peraturan. Disiplin ni maksudnya bahan-bahan. Apa tu? Perkara-perkara. Okay. What range of discipline? Okay. Kena check balik maksud disiplin ni. Tapi itu maksud dia. Okay. Perkara-perkara yang berbeza, luas. Okay. Eksperimen yang dijalankan tu tentang bidang-bidang. Disiplin ni bidang-bidang yang luas. Apa bukti dia? Ni. Dia nak cari efek zero gravity terhadap different types of materials. Okay. Bahan, sel dan juga letupan. Diorang kaji materials, sel dan juga letupan bila diwujudkan kepada tempat zero gravity. Itulah bukti kepada eksperimen dijalankan dengan sangat meluas. So, jawapan dia Paul. Dia punya apa? Focus on effect of zero gravity pada several subjek. Beberapa subjek. Subjek hidup, sel tadi, lepas tu materials, bahan-bahan dan juga letupan. Itu adalah subjek-subjek yang berbeza. So itu adalah bukti bahawa dia adalah kajian eksperimen yang meluas. 34 is ball. Okay, itu saja. Orang ramai yang dah keluar dah. Okay, terima kasih kepada siapa yang stay. So next week lagi. Okay, thank you very much. So we will see again next week on Tuesday. So good luck guys for your study. So dari dah mula sekolah, teruskan. Dapatkan momentum, semangat untuk belajar balik dengan cikgu-cikgu. Dapatkan tips especially for sejarah. I heard most of the school, half the school fail in history. I hope you guys still have time to increase especially for English and BM. So that siapa yang dapat C kalau boleh increase pada B. Siapa yang dapat mungkin increase pada C. Okay, korang masih belum terlambat. It's still not too late. Okay, Okay, that's all. Good luck guys. Saya ucapkan selamat malam. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Bye. Okay, sama-sama.
Okay, welcome. Okay, sama-sama. Welcome. Okay, bye semua.